Assalamualaikum, salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam #09educators. Kapal dagang dari seberang penuh muatan kayu meranti. Dari jauh kalian bertandang, dalam talian kami menanti. Selamat datang ke Icuping Valley National Education Colloquium Perlis 2021 atau ringkasnya ECVNEC Perlis 2021. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melazimi segala agenda agar diberkati dan berjalan lancar. Marilah sama-sama kita aminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Zulkifli bin Muhammad Saman, Sektor Pendidikan Islam JPN Perlis. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami, sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum, Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Rahmanu Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau jadikanlah kami umat Islam yang menjadi teladan yang baik antara sekalian manusia. Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berfikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahmanu Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan hidup ini, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisi-Mu. Engkau jauhkanlah kami dari bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di hari akhirat. Ya Mujibas Sailin, permudahkanlah urusan kami dalam menimba ilmu pengetahuan. Lapangkanlah dada dan terangkanlah hati kami untuk memahami isi pengajaran. Hiasilah diri kami dengan adab kesopanan. Muliakanlah kami dengan ketakwaan. Segarkanlah badan kami dengan kesihatan yang berpanjangan, dan berkatilah hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami berlindung dengan kalimah-Mu yang sempurna daripada segala keburukan yang melanda. Lindungilah kami ya Allah dari wabak COVID-19 yang sedang mengganas di seluruh dunia. Hindarilah kami semua dari musibah ini, sehingga kami dapat menjalankan segala aktiviti sebagaimana biasa. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan, ECVNEC Perlis 2021, Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Negeri Perlis. ECVNEC Perlis 2021 ini merupakan medan perkongsian inovasi, penyelidikan dan amalan terbaik yang melibatkan ruang lingkup pendidikan di negara ini. Kolokium ini akan berlangsung secara dalam talian yang melibatkan 3 lokasi iaitu di SSTP CPN Perlis, SK Kuala Perlis dan SRK Sri Indra. Tuan-tuan dan puan-puan, mendahului senarai pembentang ECVNEC Perlis 2021 pada hari pertama ini ialah Cikgu Bashira binti Omar dari SMK Agama Perempuan Alawiyah Kanga Perlis, Cikgu Umi Kalsum binti Mat Lazim dari SMK Agama Arau Perlis, seterusnya Puan Rohaya binti Muhammad Hatta dari SMPK Vocational Indahpura Johor, seterusnya Dr. Hasnoni binti Hashim, Jemaah Nazir Negeri Pulau Pinang, diikuti Cikgu Nur Hazli binti Ghazali dari SK Jalan Matang Buluh Perak, seterusnya Puan Zahara binti Jaafar dan Encik Zainal Abidin bin Hassan dari PPD Batu Pahat Johor dan Cikgu Zalmimi binti Ibrahim dari SK Uthman Talib II Kelantan Darul Naim. Tuan-tuan dan puan-puan yang ilmuwan, pentas ECVNEC Perlis 2021 ini akan diserikan dengan pembentang jemputan sebelum memberi laluan kepada para pembentang lain beraksi. Oleh itu, molek kiranya kita berkenalan dengan pembentang jemputan yang pertama dalam kolokium ini. Dr. Siti Nazwar binti Sailin merupakan seorang pensyarah kanan di Universiti Utara Malaysia yang memiliki PhD dari Monash University Australia dan mempunyai pengalaman mengajar lebih dari 15 tahun. Bidang penyelidikan beliau merangkumi integrasi teknologi dalam pendidikan, portfolio elektronik, pengembangan profesional guru, beasiswa pengajaran dan pembelajaran, community praktik, blended and flipped learning dan pengalaman pembelajaran digital yang sangat luas. Dr. Siti Nazwar juga merupakan penerima UUM Distinguished Teaching Award 2018. Beliau juga pernah aktif menghasilkan inovasi pengajaran dan pembelajaran dan pernah menerima beberapa pingat emas di pameran kebangsaan maupun antarabangsa. Baiklah, pembuka tirai ECVNEC Perlis 2021 akan ditampilkan pembentang jemputan kita iaitu Dr. Siti Nazwar binti Sailin akan berkongsi wacana yang berjudul Teknologi dalam Pendidikan. Sama-sama kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat saya berada di sini untuk menyampaikan pembentangan pada hari ini. Pertamanya saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada penganjur Chuping Valley National Education Colloquium 2021
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis ya, yang telah mengundang saya untuk menyampaikan pembentangan pada hari ini. Tajuk yang diberikan kepada saya agak umum ya, iaitu teknologi pendidikan. Dan untuk itu, bagi tujuan pembentangan pada hari ini, saya telah memilih tajuk yang lebih berfokus, iaitu teknologi digital dalam pendidikan mendepani cabaran PDPC di era pandemik. Sebagaimana yang kita semua maklum kita telah pun melalui satu era ataupun satu normal baharu dalam dunia pendidikan semenjak negara dan juga dunia dilanda wabak COVID-19. Dan saya rasa telah lebih setahun kita dilanda pandemik ini, dan ini sebenarnya secara tidak langsung telah melonjakkan ataupun telah memaksa kita semua para pendidik, ibu bapa dan guru, terutamanya guru-guru untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital. Kenapa saya memilih perkataan teknologi digital rather than teknologi itself? Kerana buat masa sekarang, pada masa sekarang, sesuai dengan perkembangan semasa, kita telah pun beralih daripada teknologi biasa kepada teknologi digital, ataupun lebih dikenali sebagai new media, media baru, yang mana ianya lebih menjurus ataupun lebih tertumpu kepada penggunaan teknologi berasaskan digital, internet dan juga social media antara lainnya. Okey, jika kita lihat sebenarnya teknologi pendidikan ini jika dibandingkan dengan PDPC, antara PDPC yang dilaksanakan tanpa teknologi digital dengan PDPC yang dilaksanakan dengan teknologi digital, sebenarnya terdapat banyak perbezaan, dan perbezaan ini sebenarnya merupakan satu faedah yang memberi kesan positif kepada perkembangan pendidikan di negara kita. Sebagai contoh, jika kita lihat suatu ketika dahulu, sekiranya PDPC itu dilaksanakan tanpa teknologi digital, pembelajaran ataupun PDPC akan dilakukan terhad kepada sesuatu kursus ataupun subjek tertentu sahaja. Dan selain daripada itu, pendekatan yang dilaksanakan juga lebih kepada pendekatan berasaskan guru, di mana PDPC berlangsung di ruang tertentu, di dalam bilik darjah, di dalam kelas, di sekolah dan sebagainya. Dan selain itu, kaedah-kaedah pengajaran yang dilaksanakan di dalam kelas juga terbatas tanpa adanya penggunaan teknologi digital. Dan dengan adanya teknologi digital, kita dapat lihat bahawa perkembangan terutamanya dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran itu semakin meluas, di mana pembelajaran kolaboratif dapat dilakukan dengan lebih meluas, dan pendekatan-pendekatan yang dilaksanakan oleh guru-guru juga lebih berasaskan kepada pelajar, di mana pelajar-pelajar diberi ruang dan juga peluang untuk meningkatkan keterlibatan dalam sesi PDPC melalui penggunaan teknologi digital. Dan ini juga sebenarnya telah mewujudkan kepelbagaian dalam kaedah-kaedah pengajaran dan juga pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru. Okey, selain daripada itu, jika kita lihat faedah teknologi digital kepada guru ini, sebenarnya ia telah memberi ruang kepada guru-guru untuk membangunkan bahan pembelajaran dalam pelbagai media. Buat masa sekarang ni kita dapat lihatlah terdapat ramai guru-guru yang telah pun berjaya menghasilkan bahan-bahan pembelajaran dalam pelbagai media yang menarik, interaktif. Sebagai contoh, kita lihat sekarang pun ramai guru-guru yang mungkin kita panggil cikgu YouTuber, tapi sebenarnya itu merupakan satu perubahan ataupun satu perkembangan yang baik, di mana guru-guru telah berupaya untuk membangunkan
bahan pembelajaran berasaskan digital yang menarik ya untuk membantu PDPC yang dilaksanakan. Okey, selain daripada itu, penggunaan teknologi digital juga sebenarnya memberi ruang kepada para guru untuk menggunakan ataupun mendapatkan maklum balas yang pantas daripada pelajar. Begitu juga sebaliknya, apabila teknologi digital digunakan sebagai contoh melalui penggunaan WhatsApp, Google Form, Google Classroom dan lain-lain, maklum balas ataupun komunikasi dua hala dapat dilakukan dengan lebih pantas. Dan di sini sangat baguslah dari segi perkembangan dan juga pendekatan dalam PDPC, kerana apabila sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran itu dilaksanakan, sudah tentu kita mengharapkan bahawa terdapat interaksi di antara guru dan juga pelajar, dan kemudiannya pada masa yang sama apabila pelajar-pelajar melaksanakan sesuatu aktiviti, mereka seharusnya mendapat maklum balas ataupun feedback tentang hasil kerja mereka daripada guru-guru. Dan walaupun kita berada dalam suasana PDPR sebagai contoh, melalui penggunaan ataupun medium teknologi digital seperti ini, maklum balas itu dapat dilakukan dengan pantas. Dan selain daripada itu kita dapat melihat bahawa penggunaan teknologi digital ini juga memberi faedah yang sangat baik kepada guru-guru, di mana ia mewujudkan ataupun membolehkan seseorang guru itu untuk melaksanakan strategi pembelajaran secara lebih fleksibel. Sebagai contoh saya rasa semua pun sudah diberi pendedahan dan juga sudah terdedah dengan perkataan ataupun terma-terma seperti synchronous dan asynchronous learning, ataupun synchronous bermaksud segera, pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara segera, ataupun real time, di mana pelajar dan juga guru berada dalam satu platform yang sama. Sebagai contoh, menggunakan platform persidangan video seperti Google Meet, Zoom, Webex dan sebagainya, untuk membolehkan interaksi dua hala itu dilakukan secara segera ataupun secara live. Dan yang keduanya adalah asynchronous learning, di mana ianya tidak segera ataupun kita kata at our own pace. Pelajar dan juga guru tidak perlu berada di satu ruang ataupun di satu platform pada masa yang sama, secara serentak ataupun secara segera. Dan ini boleh dilakukan melalui penggunaan teknologi digital yang sangat popular dan begitu mudah didapati. Dan saya yakin hampir semua ataupun 90% daripada kalangan guru-guru dan pelajar mempunyai akses kepada teknologi seperti WhatsApp, terutamanya, yang saya kira sangat mudah untuk membolehkan pembelajaran secara asynchronous itu dilakukan. Walaupun pembelajaran itu bukan berlaku sepenuhnya di dalam platform WhatsApp itu, tetapi penggunaan teknologi digital yang sebegini membolehkan komunikasi, arahan ataupun penjelasan dapat dilaksanakan dengan cepat dan pantas. Dan selain daripada itu, terdapat juga aplikasi komunikasi seperti Google Classroom, penggunaan Google Form, dan banyak lagi lah yang sebenarnya begitu fleksibel dan dapat menyokong kepada pembelajaran secara asynchronous ataupun student based. Okey, dari segi faedah penggunaan teknologi digital kepada pelajar pula, kita dapat lihat bahawa penggunaan teknologi digital ini sebenarnya dapat meningkatkan engagement ataupun keterlibatan pelajar. Walaupun PDPC dilaksanakan secara remote learning ataupun secara atas talian, pelajar sebenarnya akan lebih aktif mengambil bahagian dalam aktiviti PDPC yang dilaksanakan melalui contohnya online quizzes, game based learning, gamification, polls, ataupun mungkin
terdapat guru-guru yang memberikan interaktif video, ya, kandungan-kandungan pembelajaran ataupun topik-topik, ya, dalam bentuk video dan juga media digital yang lain. Selain daripada itu, ya, satu perkara yang saya rasa sangat penting dan juga sangat memberi faedah lah kepada perkembangan dan juga pembangunan pelajar adalah dari segi pembelajaran kendiri ataupun student based learning tadi. Di mana apabila kita melakukan sesi PDPR ataupun pembelajaran berasaskan teknologi digital yang menyokong kepada student based learning ini, pelajar sebenarnya boleh ataupun mereka dapat melaksanakan pembelajaran itu mengikut kesesuaian masa mereka. Okey, dan melalui penggunaan bahan-bahan berasaskan teknologi digital seperti video, ya, yang banyak dihasilkan oleh guru-guru sekarang ini, ia sebenarnya mendorong pelajar untuk belajar berulang kali, ya. Mereka boleh menonton video yang diberikan oleh guru berulang kali. Berbanding dengan sekiranya kita masuk ke dalam kelas, penerangan yang diberikan oleh guru hanya sekali itu sahaja di dalam kelas. Okey, kemudian apabila pelajar balik ke rumah, mereka tak dapat nak mendengar semula ataupun mendapatkan semula rakaman, ya, apa yang dipelajari di dalam kelas. Tetapi melalui penggunaan bahan-bahan berasaskan teknologi digital seperti video, ya, dan sebagainya, ini sebenarnya banyak membantu pelajar untuk memahami kekuatan dan juga kelemahan mereka sendiri. Jadi dari semasa ke semasa mereka boleh sentiasa meningkatkan pemahaman mereka melalui proses ulang kaji yang berterusan. Dan sudah pasti, ya, penggunaan teknologi digital ini juga sebenarnya memberi impak kepada PDPC di mana pembelajaran ataupun strategi, ya, pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan itu boleh menjadi lebih menarik, ya, terutamanya bagi subjek-subjek tertentu yang mungkin, ya, pada pelajar-pelajar agak membosankan, contohnya seperti sejarah, matematik dan juga mungkin subjek sains, ya, yang kadang-kala sulit ataupun sukar untuk dipahami oleh pelajar. Tetapi melalui penggunaan teknologi digital, penghasilan bahan-bahan berasaskan teknologi digital ini, ya, pelajar-pelajar dapat menguasai isi kandungan itu dengan lebih berkesan. Okey, jika kita fikir-fikirkan, kita renung-renungkan, adakah kaedah PDPC berasaskan teknologi digital ini akan kekal menjadi norma baru? Pada saya, I would say yes. Remote learning is here to stay. Kerana kita tidak tahu berapa lama lagi pandemik ini akan berakhir, dan sebenarnya apa yang berlaku pada masa ini telah mendorong ataupun telah mengubah landscape pendidikan, dan kita sebenarnya melihat kepada peluang-peluang dan juga pendidikan pada masa hadapan yang seharusnya telah melalui satu proses, ya, perubahan anjakan, ya, dari segi penggunaan teknologi digital. Oleh itu saya rasa cabaran, ya, kepada para guru untuk mendepani PDPC berasaskan teknologi digital di era pandemik ini akan berterusan. Secara ringkas, kita boleh bahagikan ataupun kita boleh katakan bahawa terdapat beberapa cabaran lah ataupun isu, ya, apabila kita berkata tentang pembelajaran ataupun PDPC berasaskan teknologi digital. Ini termasuklah apabila kita bercakap tentang PDPC secara dalam talian, ya. Pertamanya yang kita semua saya rasa setujulah, ya, yang pertamanya adalah dari segi kekurangan ataupun ketiadaan peranti, okey, dan juga jaringan internet lah yang sempurna, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Saya sendiri, ya, saya menghadapi cabaran ini kerana rumah saya, lokasi, rumah saya berada di kawasan luar bandar. Jadi apabila saya terpaksa
work from home, bekerja dari rumah, saya mempunyai masalah dari segi capaian internet yang mempunyai kelajuan yang tinggi. Walaupun bukan nak dikatakan kita tidak mampu, kita mampu, tetapi oleh kerana lokasi kita itu tidak membenarkan kita untuk mempunyai capaian yang bagus, maka secara tidak langsung ia juga merupakan cabaranlah kepada kita untuk terus bersaing, untuk kita terus maju dan juga untuk kita terus dapat melaksanakan PDPC itu dengan cara yang lebih berkesan. Walau bagaimanapun perkara-perkara ini sepatutnya kita usahalah untuk tangani, dan saya pun dari semasa ke semasa berusaha untuk meningkatkan capaian internet di rumah saya, dan juga kalau tak boleh sangat pun saya akan usahakanlah untuk mencari tempat ataupun lokasi, ataupun kadang-kadang saya minta kebenaran juga untuk ke pejabat sekiranya saya perlu melaksanakan PDPC secara dalam talian. Dan yang keduanya mungkin cabaran yang besar yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita adalah persekitaran ruang belajar ataupun persekitaran hidup yang kurang kondusif. Jadi bila kita, walaupun kita kata kita boleh melaksanakan PDPR, tapi apabila ruang pembelajaran itu tidak kondusif bagi pelajar-pelajar, ia juga mempengaruhilah pendekatan dan juga pelaksanaan PDPR itu sendiri. Dan seterusnya pada saya yang penting adalah dari segi penguasaan kemahiran guru terhadap pedagogi digital. Kerana apabila kita berkata tentang pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi digital, it must come from the teacher. Jadi guru itu mempunyai peranan yang besar, mempunyai cabaran yang besarlah untuk meningkatkan penguasaan dan juga penggunaan pedagogi digital. Dan seterusnya yang saya kira sangat kritikal adalah dari segi mentaliti kita ataupun penerimaan kita, serta sikap kita. Kita itu termasuklah murid, pelajar, ibu bapa dan juga guru lah, tentang kepentingan ataupun tentang bagaimana kita boleh mendepani cabaran ataupun pendidikan di era pandemik ini. Dan untuk itu saya rasa peranan guru adalah sangat penting untuk merancang PDPC yang fleksibel dan juga sesuai dengan situasi semasa, dan juga mengambil kira sumber dan juga status pelajar. Selain itu, guru-guru juga perlu menyediakan bahan PDPC yang mudah diakses, mudah difahami dan juga sesuai dengan kaedah yang digunakan. Dan apa yang penting ialah penggunaan teknologi digital dalam PDPC bukan hanya untuk memberi keseronokan ataupun untuk sering dikatakan bahawa penggunaan teknologi digital, gadget-gadget ini dapat meningkatkan motivasi. Yes, yang itu mungkin salah satu faktor, tetapi penggunaan teknologi digital ini seharusnya berupaya untuk membangunkan kemahiran 4K1N para pelajar kita. Dari segi pemikiran kritisnya, kreativitinya, kolaboratif dan juga komunikasi. Dan yang penting juga dapat membangunkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang pelajar. Jadi di sini kita perlu melihatlah kepada strategi-strategi PDPC abad ke-21 bagi membolehkan kemahiran 4K1N ini dibangunkan dalam kalangan pelajar-pelajar kita, walaupun kita terpaksa melalui satu proses perubahan norma baru dalam dunia pendidikan. Okey, untuk itu saya rasa guru-guru perlu bersedialah untuk mengintegrasi teknologi digital dengan cara dan pendekatan yang lebih bermakna. Jadi berkaitan perkara ini, guru-guru sebenarnya boleh merujuk kepada model-model pengintegrasian teknologi digital. Dan salah satunya yang saya kira sangat popular dalam kalangan guru-guru, saya rasa semua pun biasa dengar ni SAMR model. Dan saya rasa setelah lebih setahun kita menjalankan PDPC norma baru, sepatutnya guru-guru telah pun
beranjak ataupun move daripada substitution dan juga augmentation kepada tahap yang lebih tinggi, iaitu modification dan redefinition. Okay, saya tak nak menyentuh terlalu mendalam lah tentang model ini, tapi ini adalah salah satu model yang mana kita boleh jadikan sebagai asas ataupun sebagai panduan untuk kita mengintegrasikan teknologi digital dengan cara yang lebih efektif dan juga bermakna, supaya proses pembelajaran pelajar itu lebih berkesan. Okey, selain daripada itu mungkin guru-guru boleh melihat kepada pendekatan-pendekatan ataupun kaedah-kaedah PDPC yang terkini, ataupun kita boleh meningkatkan ataupun menambah baik strategi pengajaran yang biasa kita laksanakan sewaktu sesi bersemuka dan kita ubah kepada pendekatan secara dalam talian. Antaranya yang saya boleh kongsikan di sini adalah kita boleh menggunakan pendekatan flip learning. Jika sebelum ini kita kata flip learning itu untuk sesi pengajaran di dalam kelas kerana ada pre-class dan juga post-class aktivitinya. Kemudian apabila masuk ke dalam kelas, pelajar-pelajar akan melakukan interactive activities. Tapi sebenarnya flip learning ini juga boleh dilaksanakan dalam situasi online remote learning, di mana in class itu masih lagi sama apabila kita bersemuka dengan pelajar menggunakan Google Meet antaranya ataupun Zoom, Webex dan sebagainya, itu adalah in class di mana interactive activities antara pelajar dengan guru, discussion ataupun pembentangan, Q&A session dan juga briefing dan debriefing itu dapat dilaksanakan di dalam sesi itu ataupun suatu in class itu. Dan selebihnya banyak aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh guru-guru untuk pre-class dan juga post-class activities. Okay, antaranya kita boleh memberikan guided learning materials. Sebagai contoh tadi yang saya nyatakan, apabila guru-guru mempunyai video, apabila guru-guru menghasilkan video pembelajaran, sepatutnya video itu kita boleh berikan kepada pelajar sebelum sesi kelas supaya dia boleh melihat, study video itu terlebih dahulu. Kemudian sewaktu sesi kelas, barulah dia melaksanakan aktiviti sebagai pengukuhan kepada apa yang telah dilakukan ataupun apa aktiviti yang telah dilaksanakan sebelum kelas. Dan kemudiannya selepas kelas kita boleh buat aktiviti-aktiviti pengukuhan yang lain dan juga reflection. Dan juga kita boleh memberikan tugasan-tugasan kepada pelajar yang dapat meningkatkan 4K 1N yang tadi tu. Dan sebenarnya aktiviti kolaboratif juga masih boleh dilakukan walaupun PDPR dilaksanakan secara berasingan, pelajar berada di rumah masing-masing, menggunakan teknologi digital yang mendorong ataupun yang membolehkan collaborative learning itu dilakukan. Okey, so sebagai contoh di sini saya boleh berikan beberapa teknologi digital yang boleh kita gunakan untuk menyokong aktiviti pre-class sekiranya kita hendak melaksanakan flip learning approach. Dan selalunya pre-class ini melibatkan learning materials, kita perlu ada content, kita perlu ada bahan ataupun the recorded lesson tu. Okay, dan di sini kita boleh create ataupun curate. Create maksudnya kita bangunkan sendiri ataupun kita boleh curate, kita ambil daripada sumber-sumber yang sedia ada. Contohnya daripada YouTube ataupun daripada Vimeo. Dan selain daripada itu kita juga boleh melakukan aktiviti yang lebih interaktif melalui penggunaan video seperti Edpuzzle. Dan ada juga aplikasi lain yang menyokong kepada pembelajaran yang lebih interaktif di mana ada isi kandungan dalam bentuk slide dan sebagainya.
Kemudian in between ada interactive activities di mana pelajar selepas merujuk ataupun melihat study beberapa topik ataupun beberapa bahagian isi kandungan itu, mereka boleh menjawab soalan ataupun melakukan aktiviti kolaboratif dengan menggunakan aplikasi seperti Nearpod. Dan selain pada itu, kita juga boleh menggunakan Canva. Saya yakin guru-guru semua ada akses kepada Canva kan melalui aplikasi Delima So ini sebenarnya merupakan satu aplikasi yang sangat bagus yang sangat baik, di mana kita boleh menghasilkan narrated slide presentation ataupun pre-record lesson tu, dan kemudian kita boleh berikan kepada pelajar. Okay, selain pada itu, banyak lagi lah aplikasi digital yang kita boleh gunakan untuk menyokong pre-class activities ataupun pembangunan bahan berasaskan digital ini, antaranya Prezi, Screencast-O-Matic, Loom, Jing dan sebagainya. Okay, kemudian apabila kita melakukan sesi in class ataupun live session bersama dengan pelajar melalui Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya, sebenarnya kita juga boleh melakukan interactive activities. Tapi mungkin yang ini kita kena lihat dengan lebih mendalam lah dari segi akses pelajar-pelajar. Sekiranya mereka punya akses yang baik, then bolehlah kita melakukan aktiviti ini. Jika tidak, then mungkin sesi live ataupun sesi bersemuka itu perlu dirancang dengan lebih baik supaya hanya perkara-perkara penting saja yang dibincangkan sebab tu sesi live tersebut. Kerana kita perlu juga mengambil kira dari segi capaian dan juga penggunaan data pelajar-pelajar kita, ibu bapa dan sebagainya. Okay, dan kemudian untuk aktiviti post class ada banyak lagi tools ataupun aplikasi digital yang boleh digunakan oleh guru-guru. Antaranya yang mudahlah pada saya Padlet kemudian kita juga boleh menggunakan Canva sekali lagi. Untuk pelajar itu sendiri pula yang menghasilkan bahan ataupun mereka menghasilkan video based discussion ataupun mungkin mereka boleh menghasilkan portfolio So di sinilah sebenarnya kita dapat menekankan ataupun kita dapat membangunkan 4K pelajar itu kerana mereka dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti di mana mereka sendiri yang perlu menghasilkan sesuatu bahan, sebagaimana yang kita biasa lakukanlah sewaktu sesi pembelajaran biasa di dalam kelas ataupun ketika bersemuka di sekolah di mana kita ada projek kepada pelajar, mereka buat portfolio secara berkumpulan dan sebagainya. Sebenarnya ini semua boleh dilakukan dengan menggunakan teknologi digital yang menyokong kepada pembelajaran kolaboratif. Dan selain daripada itu, saya rasa guru-guru pun semua mahirlah ni menggunakan aplikasi seperti Google Doc, Quizzes, Quizlet, Kahoot, Socrative dan sebagainya. Okay, so ini antara aplikasi digital lah yang kita boleh gunakan. Dan sebagai kesimpulan, saya rasa apa yang penting kepada guru-guru, kepada kita semua para pendidik, untuk kita mendepani cabaran PDPC di era pandemik ini, kita perlu ada 3 perkara yang kita kuasai dan juga kita tekankan dalam diri kita, iaitu yang pertamanya adalah mindset, dan kedua toolset, dan yang ketiga adalah skill set. Toolset dan skill set adalah seperti yang saya ceritakan tadi, yang saya bentangkan tadi, antaranya aplikasi-aplikasi digital yang kita boleh gunakan. Itu adalah toolset kita, alatan-alatan kita yang kita boleh gunakan untuk melaksanakan PDPC. Dan skill set itu merujuk kepada pedagogi digital kita. Apa approach kita, apa pendekatan kita, apa strategi-strategi pengajaran yang kita boleh laksanakan. Dan walau apa pun, sekiranya kita ada banyak toolset sekalipun, tapi sekiranya kita tiada skill set, skill set ni adalah kemahiran dan juga pengetahuan kita untuk menggunakan toolset tadi. Okay, dan ia perlu disesuaikan dengan strategi dan juga kaedah yang ada. Manakala toolset tadi adalah alatan teknologi,
Contohnya seperti new media, social media platform, Canva, Google dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Jadi kita perlu ada toolset dan kita kena ada skill set untuk menggunakan toolset tersebut. Walau apapun, yang penting adalah mindset. Ini bermakna sekiranya kita ada banyak toolset sekalipun dan kita tahu menggunakannya, tapi sekiranya kita tiada positif dan juga growth mindset untuk terus memajukan diri, untuk terus belajar, untuk terus mengeksplorasi apakah pendekatan-pendekatan yang dapat kita gunakan dalam PDPC berasaskan teknologi digital, dan tiada gunanya lah toolset dan juga skill set yang kita ada. Jadi saya harap setelah hampir setahun ini, setelah lebih setahun sebenarnya, kita dilanda wabak ataupun pandemik COVID-19 ini, kita seharusnya telah mengubah mindset kita. Kita seharusnya telah berupaya untuk meningkatkan kita punya skill set dalam menggunakan toolset ataupun digital teknologi yang ada, supaya ia dapat memberi manfaat dan juga menghasilkan PDPC yang lebih bermakna untuk kebaikan dan juga kepentingan pelajar-pelajar kita. So untuk itu saya sudahi pembentangan saya pada hari ini dengan satu quote oleh George Couros, di mana technology will never replace great teachers, but in the hands of great teachers it's transformational. Jadi bermaksud sekiranya kita adalah seorang guru yang hebat, betul teknologi itu tidak dapat mengubah kita. Tetapi seorang guru yang hebat apabila dia menggunakan teknologi dengan baik, dengan cara yang lebih efektif, maka guru itu akan jadi lebih hebat. Okey, saya rasa itu sajalah pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.